selama lebih setahun negara berhadapan masalah pengangguran, hilang mata pencarian dan kemiskinan. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2020 mencatatkan negatif 5.6% berikutan perintah sekatan dan penutupan sempadan di peringkat global. Manakala kadar pengangguran tahun 2020 ialah 4.5%, kadar tertinggi yang dicatatkan sejak 1993. Berdasarkan kajian Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan purata bulanan isi rumah secara keseluruhan telah menurun sebanyak 10.3% pada 2020. Sebanyak 20% atau kira-kira 600,000 isi rumah daripada kumpulan M40 telah beralih kepada kumpulan B40. Pandemik telah melemahkan ekonomi negara, menambah kumpulan rakyat miskin, hilang pekerjaan dan tempat bergantung. Menurut Mustafa, sasaran utama bahagian ekonomi Jabatan Perdana Menteri adalah untuk menjayakan RMK12 agar mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi menjelang 2025. Membasmi miskin tegar dalam 2025 dan memulihkan kegemilangan Felda. Dan terkini ialah kita bantu supaya Felda mengeluarkan 10 bilion sukuk untuk menstruktur semula Felda, memulihkan Felda. Ya. Jadi Felda ni pelaburan besar, kita nak pastikan bahawa Felda betul-betul kesan untuk transformasi luar bandar. Kedah sudah berjaya, kita akui, tetapi kita rasa dengan pelaburan kerajaan yang besar untuk memajukan Felda betul mencapai kejayaan lebih besar lagi. Atas aspirasi keluarga Malaysia, Mustafa Mohamed telah diberi tanggungjawab untuk menilai semula dan merombak usaha membantu kumpulan miskin tegar di negara ini. Jika suatu masa dahulu menguruskan kemiskinan rakyat berada dalam kementerian berkenaan kebajikan, kini Mustafa Mohamed, seorang teknokrat ekonomi, sejak beberapa dekad lalu telah diberi tanggungjawab menyelaras semua inisiatif dalam dasar pembasmian kemiskinan. Hasrat kerajaan jelas, membasmi kemiskinan bukan sekadar kisah kebajikan dan bantuan berterusan. Bantuan sama ada untuk sara hidup atau keluar dari kemiskinan harus diselaras dan dipantau supaya tidak ada tercicir dan terpinggir. Kerajaan juga tampaknya mahu memastikan faktor ketirisan bantuan, pilih kasih dan pembaziran sumber dapat dikurangkan. Dalam masa yang sama, penyelarasan ini akan membolehkan kerajaan memantau secara keseluruhan pencapaian program membasmi kemiskinan. Bagi Mustafa, membasmi miskin tegar bukan sekadar dari perspektif kerajaan. Ia harus melibatkan pemegang taruh dan rakyat yang memahami realiti di bawah. Justru sejak 3 bulan lalu, Mustafa telah menubuhkan Poverty Circle yang merupakan kumpulan perbincangan meja bulat antara kerajaan, organisasi masyarakat sivil CSO, badan korporat, ahli akademik dan individu terkemuka. Bahagian ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah membangunkan pangkalan data perlindungan sosial peringkat PDPS Persekutuan dan menubuhkan unit kemiskinan di Jabatan Perdana Menteri. PDPS Persekutuan ini telah merekodkan jumlah kemiskinan tegar kini sebanyak 200,000 keluarga berasaskan pendapatan isi rumah ini sebanyak RM1,169 sebulan. PDPS ini akan mengintegrasikan semua data bantuan kepada rakyat miskin bagi memastikan tiada yang tertinggal dan terabai. Satu pemetaan profil dan lokaliti juga sedang dilaksanakan bagi memudahkan pelaksanaan strategi yang bersesuaian dengan kelompok miskin tegar yang mahu dibantu. Setakat ini sebanyak 50 lokaliti miskin tegar telah dikenal pasti dan setiap satunya akan mempunyai pendekatan rangka strategi yang berbeza. Untuk menjamin pelaksanaan yang lebih berfokus, unit kemiskinan yang khusus akan ditubuhkan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. Sebuah unit kemiskinan Jabatan Perdana Menteri juga akan ditubuhkan. Kini, selain RMK12 dan Felda, membasmi kemiskinan tegar menjelang 2025 adalah keutamaan Mustafa yang menerajui bahagian ekonomi Jabatan Perdana Menteri.